Sayyidina Bilal yang dipandang hina kemudian jadi muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat perubahan-perubahan yang sangat drastik kerana apa? Rasulullah melakukan yang dikatakan revolusi hati. Ini penting. Subhanallah, dalam buku ini saya namakan revolusi ini ialah sebagai bentuk Tuan Syed satira. Satira ini ialah cerpen yang berbentuk sindiran. Sindiran dalam bentuk cerita, Tuan Syed, dia agak tidak menyakitkan sangat daripada kita menyindir dalam kata-kata biasa. Satu tidak menyakitkan, satu lagi dia masuk dalam conscious mind. Ya, betul begini ya. Bila kita menegur dalam konteks ini, ya, jidal ataupun kita berbahas dalam bentuk cerita, orang yang membaca dia tidak akan rasa dipersalahkan tetapi rasa bersalah. Ini kepegang kunci kata ni. Bila dia baca dia rasa dia rasa bersalah tapi bukan dipersalahkan. Kalau dipersalahkan dia akan berontak, tapi kalau dia rasa bersalah dia kata, ini aku ni. Begitulah ya. Jadi ini yang bentuk satira. Revolusi ni macam ni Tuan Syed. Kalau Tuan Syed ada nak mencelah dulu, saya bagi laluan. Saya kata saya pula, nak kena cantik nota ni. Okey. Begini Tuan Syed, membaca tidak rasa dipersalahkan, tapi dia rasa bersalah. Rasa bersalah. Jadi itu pentingnya bila kita berdakwah tengah masyarakat. Bila kita bil hikmah wa mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang buku ini ialah yang ketiga, kaedah yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Okey ya. Baik. Dia begini ya. Bermula cerita revolusi ini, dia bermula daripada Raja Beruk. Ni yang gambar beruk di belakang tu dengan gambar beruk dalam cover buku ni. Raja Beruk ni dia terbaca satu manuskrip. Manuskrip ni yang ditulis oleh Charles Darwin. Charles Darwin ini ialah seorang etis, seorang saintis yang telah membuktikan secara saintifik bahawa manusia ni berasal daripada beruk. Okay? Dan teori evolusi ini diterima kebanyakan oleh pemuka-pemuka sekular, walaupun dia ada kecacatan yang besar, iaitu missing link. Tetapi Raja Beruk dah dapat manuskrip tu. Bila dia baca manuskrip tu yang manusia ni berasal daripada beruk, dia naik semangat. Dia kata, sekali ini aku nak memimpin rakyat-rakyat aku untuk menjadi manusia. Jadi tak boleh jadi beruk saja, kita kena jadi manusia. Sebab dah ada manuskrip yang kita ni dulu, mereka manusia ni dah asal daripada beruk. Jadi dia buat macam mana? Dia kata sebelum kita lakukan revolusi, kita nak tahu semua maklumat, semua information, semua tentang ilmu tentang manusia. Maka dia lantiklah empat dia punya perisik, dihantar ke timur, barat, utara dan selatan. Semar, Koreng, kata yang adalah dalam cerita tu 4 peninjau. Dihantar supaya study macam mana manusia ni. Yang di empat penjuru alam ini. Baik Kemudian dia tunggu penuh semangat lah. Sebab dia nak mimpin revolusi, beruk nak jadi manusia. Jadi apabila utusan ni datang memberi laporan, mereka hampa. Dia hampa, Raja Beruk hampa. Kerana apa? Laporan yang diterima daripada barat, daripada selatan, daripada utara, apa antaranya? Tengok ya. Ini satu utusan nama kakap, dia cerita macam ni. Tuanku, orang-orang di tempat yang saya perhatikan tak pakai baju lagi. Saya lihat manusia sudah dedah dan buka semua yang mereka tutup dulu. Di pantai-pantai tempat manusia berambut perang, sudah ramai yang bertelanjang. Malu saya tengok. Kita bangsa beruk memang biasa macam tu. Lagipun badan macam kita tak ganjil nampaknya tuanku. Pada siang dan malam saya lihat pakaian orang perempuan terkoyak-koyak. Entahlah kenapa, lebih dahsyat tuanku, mereka sudah macam kita. Bini dia bertukar-tukar, berganti-ganti. Entahlah, saya lihat lebih kurang budaya kita juga. Yang lebih dahsyat, ada lelaki kahwin dengan lelaki. Perempuan sama perempuan. Jijik tuanku, kata kakak berani. Jadi dia bagi tahu, dah bagi laporan bahawa budaya manusia di barat ni dah tukar macam budaya kita rupanya. Kemudian satu lagi, pergi ke selatan, dia tengok
manusia bergaduh, berperang hari-hari. Kalau kita berperang, kata monyet ni, daripada beruk ni, sakat kokak-kokak saja. Mereka ni berkembang guna bom, beribu-ribu, beratus-ratus orang mati. Akhirnya dia bagi tahu semua tiga yang bagi laporan tu, bagi Raja Beruk. Raja Beruk rasa anti climax. Rasa cita-cita yang besar tu jadi kecil balik. Akhirnya dia koyak manuskrip tu, dia kata kita tak payahlah berusaha beruk nak jadi manusia, tunggu manusia saja jadi beruk. Itu dia punya. Tetapi ada satu yang saya reserve. Yang belum balik lagi antara utusan tu seorang. Sekor, bukan seorang sekor. Nama dia Koring. Koring ni ke utara. Ke timur, minta maaf dia ke timur. Yang daripada timur tak balik lagi. 3 daripada utara, selatan, barat dah balik, tapi yang dihantar ke timur belum balik. Jadi saya simpan satu suspend kerana kita lihat bada'al Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Di timur ada ghuraba. Di timur ada orang yang terus menghidupkan sunnah. Dan kita lihat daripada telahan ulama-ulama yang ada basirah, daripada ada mata hati, bangsa Melayu di timur akan memulakan kebangkitan Islam yang sebelum bertemu dengan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Jadi saya tinggalkan yang Koring daripada timur ni kerana dia melihat sesuatu yang sangat berbeza dengan kelompok beruk yang dilihat oleh yang lain. Dia terpesona, tak balik-balik. Jadi ini yang saya tinggalkan supaya pembaca berfikir apa yang sebenarnya terjadi di timur. Jadi inilah yang kita lihat, kebangkitan Islam di timur oleh Ahlul Bait yang kita tengok, dan ini akan berlaku di akhir zaman. Ini sebagai yang sebagai message dalam revolusi ini. Jadi tuan saya, kalau ada apa-apa yang nak dikongsikan. Sahabat-sahabat yang sedang menonton, kena buat hashtag kat ruangan komen. Raja Beruk berkata, tak payah susah-susah lah kita nak evolusi jadi manusia. Manusia dah jadi beruk. Betul tadi lah? Betul, ya. Jadi sebab itu kalau kita lihat, saya rasa walaupun sebenarnya buku ini saya tulis waktu saya umur saya muda lagi hidup, dan saya rasa akhir 20-an nak sampai 30-an. Cerpen ini dah 30 tahun. Sekarang pun nampak muda gitu. Waktu tu saya awal 30 tahun. Jadi artinya tulisan ini dah berusia lebih kurang 20 tahun lebih, hampir 30 tahun. Cerpen-cerpen yang dekat di sini ni, ketika saya muda waktu tu, tahulah Ustaz Zaid, bila kita muda ni kita punya semangat tu tinggi, marah tu kadang-kadang lebih sikit Selalu saya kata, ingatkan di sini, dengar berjuang perlu ada rasa marah, tapi berjuang bukan kerana marah. Kita berjuang ni perlu ada rasa marah, tapi bukan berjuang kerana marah. Kalau berjuang kerana marah, kita mati dalam jahiliah dan sebagainya. Baik. Jadi dalam buku ini saya banyak menyentuh soal politik. Soal politik, tuan saya. Soal politik bagi saya suatu perkara yang penting. Kita tidak boleh pisahkan politik daripada cara hidup Islam yang luas. Tetapi politik yang bagaimana? Sebab itu dalam satu tajuk, kalau kita tengok Melawan Arus, tajuk yang keempat, cerita yang keempat, Melawan Arus, itu adalah satu protes daripada saya tentang bagaimana politik berpilihan raya yang ada sekarang ini. Kita tidak menolak kerana itu satu arus yang ada, tetapi sebenarnya ada cara yang lebih lunak untuk Islam didaulatkan. Kalau kita lihat, jangan terikat dengan satu cara. Walaupun sekarang politik demokrasi kita tidak menolak, tetapi kalau kita tengok Muhammad Al-Fatih dilahir dengan kesultanan, sistem kesultanan. Salahuddin Al-Ayyubi juga dengan kesultanan. Jadi kalau kita lihat, bila kita kata melawan arus ini, kita bercakap tentang dua perkara yang paling asas, Tuan Syed, iaitu kita berdepan dengan dua pilihan. Dua pilihan. Pertama, kita nak
pemimpin yang terpilih ataupun pemimpin yang dipilih. Pemimpin yang dipilih dengan pemimpin yang terpilih. Ya, ini persoalan yang saya bawa dalam melawan arus, dan dalam melawan arus ini terlibat peperangan dan sebagainya, tetapi di hujung nanti ada seorang pemimpin yang naik, ya, dia tidak naik melalui kerusi, tetapi dia naik melalui hati. Maksudnya orang semua mengakui dialah pemimpin yang sepatutnya dinobatkan sebagai yang nak mengamankan negara waktu itu. Saya tidak menyebut tentang Malaysia dan sebagainya, Tuan Syed. Ini secara umum. Ini idea yang bukan untuk mencabar sistem yang ada, tetapi sekadar bahawa kita ada pilihan untuk pertama, untuk mendapat pemimpin yang terpilih, bukan pemimpin yang dipilih. Ini yang ya. Okey. Baik. Begitu juga saya ya, Tuan Syed. Ya. Saya tengok ada saya minta send gambar dekat ingredient tu. Ingredient pula dah. Isi kandungan tajuk-tajuk. Ya. Jadi dekat ingredient ni dia ada topik-topik kecil. Revolusi, wajah-wajah di cermin, melawan arus, derak kasutnya, peluru dan mata hati, demonstrasi, perlumbaan terakhir, Datin. Masa nak tu syarah masa tajuk Datin. Zahidah. Zahidah. Merah di mana-mana. Bukan cacat hatinya. Kuah dalca yang tumpah. Cerita si buta dan Syekh Daulah. Menarik Ustaz. Ni saya seronok sangat kalau buku Ustaz ni tajuk-tajuk kecil tu kita dah. Kita apa ni? Ustaz nak sampaikan apa ni? Jadi mungkin satu dua Ustaz boleh ambil sikit. Datin ke? Ya. Datin Datin ini saya waktu tu saya umur 28 tahun ya. Menulis ini. Datin ini ialah tentang seorang ahli politik wanita ya. Yang ahli politik wanita yang kononnya memperjuangkan kebebasan emansipasi wanita ya. Dia nak membela wanita yang dikatakan dengan idea-idea. Yang saya mendapat idea ni ialah surat-surat daripada Maryam Jamilah yang dengan Maulana Maududi waktu itu ya, tentang emansipasi wanita. Betul, Islam ni mengongkong wanita dengan menutup auratnya, dengan sistem faraid yang tidak adil dan sebagainya itu. Jadi muncullah Datin Mazidah ni, dia memperjuangkan pembebasan wanita kononnya daripada belenggu-belenggu yang dikatakan Islamik ini. Ya. Jadi akhirnya kalau kita tengok dalam dialog-dialognya, dia nak membebaskan wanita Islam tetapi dia tidak menutup aurat. Baik, ya, saya waktu tu muda sangat, saya kritik betul-betul. Dan akhirnya tugas wanita ni ada 3, Ustaz. Pertama sebagai isteri, yang kedua sebagai ibu, yang ketiga sebagai mujahidah di tengah masyarakat. Sebagai isteri, dia kena patuh kepada suami. Sebagai ibu, dia mendidik anak-anak. Ibu adalah madrasah kepada anak-anak. Dan kalau dia ada bakat, dia boleh bergelanggang. Kalau dia ada ilmu macam Siti Aisyah, ya, rahmatullah radhiyallahu anha, dia seperti mana kalau kita dengar Safiyah dan sebagainya. Ini wanita-wanita yang bergelanggang di luar masyarakat. Tetapi dalam cerpen Datin ini, dia terus loncat yang ketiga. Dia terus nak bergelanggang ke tengah masyarakat. Dia tinggalkan tugas isteri dan ibu di rumah. Kita tahu rumah tangga, Ustaz, adalah gelanggang yang kecil. Rumah tangga adalah gelanggang yang kecil, tapi peranannya besar. Sebab itu dikatakan tangan yang menghayun buayan boleh menggoncang dunia. Jadi akhirnya Datin ni macam mana? Dia tinggalkan, ya, dia terpinggirkan suami dia nak membujangkan luas masyarakat. Akhirnya ketika dia berucap, apa yang terjadi?
tiba-tiba suaminya kahwin lagi. Itulah satu kerana dia tidak mendapat layanan daripada datin datin tadi, ya. Bacalah. Kalau dengar macam ni mungkin nampak macam cawi ni lelaki. Tidak. Baca cerpen datin datin ni, kita akan lihat mewajarkan bagaimana kalau wanita itu telah meninggalkan kubunya itu rumah tangga, maka kerosakan akan terjadi. Kerosakan itu intipati perbincangan saya datin fokus kepada tiga peranan wanita, ibu, isteri dan juga mujahidah. Itu datin datin. Kemudian saya ada satu cerpen yang bersifat futuristik. Kalau Darul Taqwa. Kalau Tuan Said baca 2021. waktu itu wawasan 2020 sedang diwar-warkan tengah masyarakat. Wawasan 2020. Ya. Waktu itu. 30 tahun yang lalu Ustaz dulu tu terangkan. Tengok rilis. Ya. Jadi saya nak bagi satu sisi lain, iaitu Darul Taqwa. Darul Taqwa ialah satu negara yang menyebabkan impian yang bersifat futuristik, yang mana dalam Darul Taqwa, Tuan Said, bayangan suatu yang digambarkan tadi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dia cerita seorang pemimpin yang tersesat di satu negara masa depan yang telah semua Islamik, tetapi Islamiknya bukan Islamik yang kuno, tetapi Islamik yang moden. Saya gambarkan bagaimana teknologi canggih sudah didukung oleh hati yang bersih. Teknologi canggih, hati bersih. Ya, teknologi tinggi, jiwa sufi. Itu yang saya cuba gambarkan di dalam Darul Taqwa, yang mana waktu itu contoh orang ni tersesat, kemudian dia terbangun, kemudian dia hilap hidungnya, kemudian dia campak tisu tu. Bila cakap tisu, datang orang, budak tegur dia, "Tuan, kutip balik, kerana kita tak buang sampah." Saya nak menunjukkan bahawa dalam satu negara Islam, kebersihan sangat dijaga. Tetapi dia kata tak peduli. Kemudian datanglah penguat kuasa bagi tahu denda buang sampah waktu itu ialah ucap istighfar 3 kali macam tu. Jadi dengan zikir. Jadi dia kata ada negara yang macam ni. Kemudian akhirnya dia nak satu ketika dia nak bayar, dia nak rasuah. Ya, dia nak rasuah ya. Waktu itu pegawai ni nak rasuah, yang orang yang sesat ni nak rasuah pegawai yang ada di dalam Darul Taqwa. Apa pegawai itu cakap? Pegawai itu senyum. "Maaf Encik, bukankah kita sama-sama ditarbiah? Allah Maha mengetahui. Sengaja Encik nak usik kami agaknya. Mana ada orang terima rasuah sekarang ni? Semua orang takutkan dosa. Semua orang takut neraka." Jadi ini gambaran Darul Taqwa nanti. Kemudian dia pergi tengah-tengah bandar tu, dia tengok architecture seni banner bangunan tu begitu canggih. Lebih canggih daripada Burj Khalifa dan sebagainya, orang dengan mesin terbang dan sebagainya, tetapi jiwa mereka semua jiwa sufi. Subhanallah, dia masuk satu tempat, dia nak dengar hiburan, tetapi semua hiburan yang mendidik jiwa. Saya cuba gambarkan bahawa Darul Taqwa ialah gambaran bukan wawasan 2020 dalam arti kata yang sempit, tetapi lebih hebat daripada itu, tamadun rohani dan tamadun fizikal dan material bergabung. Hingga tersebutlah dia katakan aman makmur dan mendapat keampunan Allah. Sekarang ada aman makmur kadang-kadang tapi tak dapat keampunan Allah. Ada keampunan Allah tapi tak ada aman makmur. Jadi dua-dua ni kita nak sinergikan. Jadi ini yang dikata dalam tajuk Darul Taqwa. Ya, Darul Taqwa. Bila saya rasa macam best je kisah ni, saya baca dekat ni ingredient ingredient ke apa panggil? Tajuk ya. Ya. Cerita si buta dan Syekh Daulah. Ya. Macam mana? Okey, tentang si buta dan Syekh Daulah ni, ini cerita benar. Kebanyakan cerita-cerita di dalam antologi ini ialah pengalaman saya sendiri, yang mana saya gabungkan antara realiti dan imajinasi. Realitinya ada, tapi saya hiaskan dengan imajinasi. Maka kalau realiti dan imajinasi itu digabungkan, dia akan menghasilkan satu kebenaran dan keindahan sekaligus.
Nilai kebenarannya ada, pada masa yang sama keindahannya pun ada. Baik, tentang Syekh Natik ni dengan si buta ni, saya satu ketika saya bekerja di Bangsa, Tuan Syed. Hari pertama saya datang ke Bangsa selepas daripada saya ditahan ISA, saya dapat satu kerja di situ. Jadi hari Jumaat, saya nak pergi sembahyang Jumaat, tak tahu di masjid di mana. Tahu ya, Tuan Syed. Saya hanya keluar nak sembahyang Jumaat, saya hanya nak bertanya dengan orang. Saya jalan kaki nak cari masjid. Tiba-tiba saya nampak orang buta. Orang buta tu berjalan. Dalam hati saya kata, saya yang celik ni pun ada masalah. Saya kata, orang buta ni lagi susah nak cari masjid. Sebab saya dah nampak dia pakai kopiah, pakai kain pelikat dengan tongkat. Saya kata dia pun nak pergi masjid. Akhirnya saya pegang tangan dia. Pegang tangan dia, saya kata biarlah saya bawa pimpin dia ke masjid. Sebab saya walaupun tak tahu jalan, saya celik. Saya anggap dia tak tahu jalan juga. Rupanya saya bawa jalan. Bawa jalan dia beriring. Cik, dia kata. Orang buta dia kata. Cik salah jalan ni. Dia kata. Sebelah kiri sepatutnya. Lepas tu bawa kanan. Dia kata kiri. Dia kata. Akhirnya dia yang pimpin saya. Ya Allah. Dia pimpin saya masuk ke masjid. Rupanya, subhanallah, dia dah lama jalan kat situ. Saya yang beranggapan yang dia tak tahu jalan. Bila masuk ke masjid, saya kata, rupa-rupanya nak pergi masjid ni kena ada mata hati. Saya kata itu. Jadi, akhirnya saya buat cerpen lah yang ini ya. Bagaimana seorang tu berjuang dengan penuh semangat, tetapi perjuangan itu tidak berteraskan tarbiyah. Ya, kita ada semangat saja. Ini sinonim dengan satu cerpen yang ada dalam ini, iaitu demonstrasi. Sama, demonstrasi ini. Demonstrasi ini orang yang kaki demonstrasi melawan Yahudi, bakar bendera Amerika tapi tak solat subuh. Ya. Ya, dia marahkan musuh tetapi perlakuan dia sama macam musuh. Sedangkan Allah tegaskan di dalam Al-Quran, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha dengan kamu sehingga kamu mengikut milah. Milah itu apa? Way of life mereka, cara hidup mereka. Jadi cara memerangi Yahudi dan Nasrani bagi saya ialah kita bangunkan cara hidup Islam yang berbeza dengan cara hidup Yahudi. Tak cukup benci dengan mulut saja. Itu yang saya dalam demonstrasi ini, dia bakar bendera Amerika pada masa yang sama dalam dia punya poket seluar dia jatuh rokok Winston. Bila jatuh rokok Winston buat Amerika, dia pun ambil balik pokok tu. Sayang juga dia dengan sekotak rokok Winston tu, kerana walaupun dia benci kepada Amerika itu. Jadi ini sesuai dengan Syekh Natik dengan si buta tadi. Si buta yang nak memperjuangkan Islam cara mana? Ya, cara mana yang betul? Maksudnya tak salah kita berjuang melalui siasah, tetapi mesti diimbangi oleh tarbiyah dan juga dakwah. Bagi saya, jangan timbulkan dikotomi, pertentangan antara mana kita nak dakwah ke kita nak siasah, kita nak tarbiyah ke kita nak siasah. Siasah, dakwah dan tarbiyah boleh disinergikan menjadi satu yang penting untuk kita bergerak mendaulatkan Islam, insya-Allah. Allahu Akbar. Ustaz, ramai pula yang minat ni yang tanya nak beli buku ni. Jadi kepada yang nak beli buku ni, saya dah pin sikit di ruangan komen. Saya dah pin. Kalau ada yang rasa berminat, Ustaz, kalau dia orang nak pin buku ni, dapat tanda tangan tak sikit pin tangan? InsyaAllah. Boleh kita tanda tangan kan? Ya, ada lagi? Stok buku ni ada lagi, Ustaz? Ada lagi, tapi terhad sangat. Ya. InsyaAllah saya akan jadikan buku ini, Ustaz. Kita baca buku ni dulu hari ni, Ustaz. Ya, insyaAllah. Dan saya akan kepilkan buku ini, Tuan Syed, dengan terbitan buku e-book saya. E-book saya yang akan diterbitkan seminggu 2 lagi, iaitu 3 buku sekaligus, iaitu dengan Bismillah Aku Berpolitik, 1. Yang kedua, kebenaran pahit yang perlu ditelan. Yang ketiga, bicara Tuhan di sebalik peristiwa. 3 e-book ini akan kita berikan buku revolusi ini secara percuma. Tapi kalau nak buku melawan revolusi saja ada, insya-Allah. Tetapi kita akan siapkan package ini dengan yang diberi secara percuma, insya-Allah. Kita fokus ni dulu pun tak apa.
Ya, ya. Menarik kisah-kisahnya Ustaz. Ada yang kuah dalca tu, kau ni kuah dalca. Dia begini, dalam buku Melawan Arus ini juga, dia ada cerita-cerita yang bentuk melankoli. Melankoli ini artinya bentuk melankoli. Melankoli ini sayu, sedih, nestapa, ya. Yang kebanyakan ialah hasil daripada pengalaman saya sendiri waktu kecil. Ya, cerita kuah dalca yang tumpah ini ialah bagaimana seorang anak yang seorang budak yang hatinya terpaut dengan masjid, tetapi dipandang lekeh oleh AJK masjid kerana dia tidak kaya dan kerana ayahnya bukan ayah yang kaki masjid. Dan bagaimana dia dipermalukan ketika walaupun dia bukan dari keluarga yang jelas anak tok guru ke anak ustaz, tetapi dia seorang yang ni, tapi dia berpuasa. Dalam majlis berbuka puasa itu semua dia duduk dengan kawannya, tetapi ada AJK masjid yang kata kamu tak boleh duduk situ kerana kamu tak puasa, kamu pergi ke sana. Jadi waktu itulah dia bawa nasi yang itu dengan air matanya tumpah. Ya. Kata itu kuah dalca yang tumpah. Itu saya nak satu tegur ya Gam, orang yang menjadi AJK masjid mesti mesra kepada kanak-kanak, mesra kepada remaja. Ya, mesra kepada remaja. Dan ini alhamdulillah, kalau dulu dah berbeza, sekarang dah berbeza. Alhamdulillah. Ramai AJK masjid yang sudah mengamalkan mesra remaja, mesra kanak-kanak dan sebagainya, dan tidak pilih kasih melihat orang ni anak orang miskin, ni anak orang kaya dan sebagainya, ini anak datuk, ini anak buruh, tak ada. Tapi kalau dulu tu saya nampak masih ada lagi bentuk yang macam itu di ini. Jadi saya sebagai kanak-kanak yang merasa tertekan waktu itu, saya masukkan balik cerita ni sebagai teguran kepada AJK masjid yang sepatutnya bersifat friendly ataupun bersifat lembut dan harmoni kepada golongan kanak-kanak dan juga golongan remaja. Ustaz, dalam Al-Quran banyak kisah. Saya dapat rasakan bahawa teknik yang Ustaz guna dalam buku Revolusi ini, kisah-kisah kemudian diambil iktibar. Ya, betul macam yang Ustaz sebut di awal tadi. Kita nak supaya pembaca rasa bersalah tetapi tidak rasa dipersalahkan. Betul ayat tu? Ya. Ambil nota dah ni. Sebab tu dikatakan oleh ahli-ahli yang bijaksana, dia kata begini, dunia bukan saja dibentuk oleh molekul-molekul dan atom-atom, tetapi dunia dibentuk oleh cerita-cerita manusia. Jadi manusia ni memang suka pada cerita. Kalau budak-budak, kalau kita tengok anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masih bersih, dia suka pada cerita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala mendidik manusia dalam Quran melalui cerita juga. Satu. Yang kedua, cerita-cerita itu semua dalam bentuk dialog. Ya, bukan cakap ajuk, bukan cakap pindah. Betul ya? Misal kata, kalau kamu bertemu faqula lahu qaulan lainan, kamu bertemu dengan Firaun nanti, kamu cakap yang lembut. Kita kata, dia tu dialog. Dialog antara Nabi Ibrahim dengan Namrud, misal kata, dalam dialog. Begitu juga Nabi Musa dengan Firaun dalam bentuk dialog. Sebab bila cakap ajuk tu, dia macam kita berada di situ. Dia tidak kata Nabi Musa telah menyuruh Firaun supaya begini-begini, tidak. Dia tak dalam bentuk cakap pindah, tapi Nabi Musa berkata, Firaun menjawab gini. Jadi cerita tu macam real gitu. Jadi begitu juga bila kita menulis cerpen, dia boleh bentuk dialog. Bila dialog dalam bentuk dialog, orang terasa bahawa dia ada pada scene itu. Pada peristiwa itu. Itu yang kata. Jadi lebih dekat bila kita bercerita daripada kita hanya menyampaikan begitu saja. Masya-Allah. Ramai sahabat-sahabat yang sedang menonton, dia tulis kat komen ni nak beli buku Revolusi ni. Ada, saya dah tulis tadi, saya dah pin di page saya sendiri, di page Ustaz Fahro ada pin tu, tekan je pin tu, klik dia akan terus masuk ke WhatsApp. Ya. Jadi boleh terus order kalau yang berminat nak order.
Dan Ustaz Maru dah sebut tadi boleh sign kenangan sikit kan. InsyaAllah, insyaAllah. Ustaz Maru. Ustaz, Zahidah ni apa cerita Ustaz? Topik yang ke-10 ni Ustaz. Ada Ya. Zahidah. Oh, Zahidah. Oh, ini tentang jodoh. Kita nak dapat jodoh yang baik ni ada 3 cara. Pertama, kita jadi baik. InsyaAllah kita dapat jodoh yang baik. Jadi soleh, insyaAllah kita dapat soleha. Jadi soleha, insyaAllah kita dapat soleh. Sebab janji Allah. Wanita yang soleha untuk lelaki yang soleh, begitu juga lelaki yang soleh untuk wanita yang soleh. Pertama, jadi baik. Yang kedua, ikut pilihan orang yang baik. Tadi kita jadi baik, yang kedua ikut pilihan orang yang baik. Jadi orang yang baik seperti mana murabi kita, tok-tok guru kita, kadang-kadang dia memilih jodoh untuk kita. Oleh kerana orang yang baik ni sayang pada kita, dia tidak akan memilih jodoh yang buruk untuk kita. Dia akan memilih untuk kita yang terbaik untuk kita. Sebab la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Apa yang dia nak pilih jodoh untuk kita tu, dia akan pilih macam dia nak pilih diri isteri dia juga. Mesti isteri dia nak pilih yang terbaik. Itu yang dibagi pada kita. Pertama, jadi baik. Yang kedua, ikut pilihan orang yang baik. Yang ketiga, kita ikut kaedah yang baik. Kaedah jalan dia. Tak kira lah pergi cari timba ke, pergi cari timba ke, timba cari pergi, tak kisah. Tapi ikut cara yang baik. Kalau ditolak, tak apa. Ya, jadi dalam Zahidah ni saya memaparkan seorang pemuda. Ni cerita benar Ustaz. Tapi bukan cerita saya yang digabungkan dengan cerita seorang lelaki lain. Dia ni Ustaz, yang saya jumpa ni masih hidup lagi sekarang, sahabat saya ni. Dia ada satu girlfriend orang bukan Islam. Dah lama dah bercinta. Bila dia dapat arus kesedaran Islam, dia nak berubah dan dia ajak kekasih yang dia cintai itu berubah sekali. Tetapi perjuangan dia tu lama. Dia nak minta kekasih itu berubah, tapi akhirnya kekasih itu dia tak mau berubah. Dia tak mau berubah. Akhirnya walaupun dia berat hati dah bercinta sekian lama, akhirnya dia pergi kepada guru dia setelah dia dah berubah tu, dia nak hijrah. Dia kata, wahai Tok Guru, dia kata, pilihkan jodoh untuk saya. Saya tak say lagi, tak mau lagi bergaul bebas, begini-gini. Saya nak kahwin. Jadi bila guru dia carikan jodoh untuk dia, guru dia kata, kamu boleh tak tengok wajah dia, boleh menenangkan hati. Dia ni Ustaz, dia kata dia tak mau tengok. Walaupun dalam Islam boleh kita tengok wajah ni, tetapi dia tak mau tengok sebab kekasih dia yang dulu sangat cantik. Sangat cantik. Takut dia buat perbandingan awal sebelum kahwin. Jadi itu ijtihad dia lah. Akhirnya dia terima saja pandangan Tok Guru tu. Hari perkahwinan, kemudian malam tu baru dia jumpa dengan isteri dia. Saya teringat kisah Syekh Abdul Qadir Jalani yang dijanjikan itu. Dia kata, kamu akan berkahwin dengan anak saya yang bisu, yang pekak, yang buta. Rupa-rupanya pada malam perkahwinan Syekh Abdul Qadir Jalani kahwin, ya. Bukannya dia ayah Syekh Abdul Qadir Jalani, minta maaf ya. Bukannya pekak, bukannya buta, tapi cantik sungguh. Ya, cantik sungguh. Yang orang harap dalam cerpen ini akan berakhir begitulah Ustaz. Dia kahwin dengan Zahidah ni. Bila kahwin dengan Zahidah Ustaz, berbeza dengan cerita Syekh Abdul Qadir Jalani tadi. Orangnya tak cantik, ini. Akhirnya dia terkejut. Dia masuk bilik tu, dia keluar, kemudian akhirnya dia semayang, gini. Tapi akhirnya apa Ustaz? Akhirnya waktu dia menceritakan kisah tu, anak dah 5 dah Ustaz. Rupa-rupanya dalam hidup, dalam kita berkahwin ni, jangan cari isteri yang cantik, tapi carilah kecantikan isteri. Ya, kalau dalam ini jangan cari isteri yang cantik, tapi carilah kecantikan isteri kita di mana. Sebab walaupun kadang-kadang mata lahiriah tengok tak berapa, tetapi bila lama kita bergaul dengan orang tu, hati kita akan jatuh, kata. Ustaz pun ada pengalaman kan? Ada kawan kita kadang-kadang muka dia, cara dia tu tak menarik. Tapi bila kita kawan, makin lama makin menarik. Makin lama makin menarik. Akhirnya dia tu cantik di mata kita. Kenapa? Dia baik. Sebab tu, falsafahnya di sini ialah, yang baik itu mesti cantik. Tetapi yang cantik tak semestinya baik. Itu Jadi inilah Zahidah ni, saya bawa ceritanya, cerita benar. Bagaimana seorang lelaki pada malam pertama
begitu teruji kerana melihat isterinya tidaklah secantik yang digambarkannya, tetapi dia menekat membakar jembatan supaya tidak pergi ke alam jahiliah untuk bertemu dengan kekasihnya yang seksi, yang cantik. Dia tak mau mengulangi lagi kehidupan itu, dia nak terus pandang ke hadapan. Itu cerita Zahidah. Itu tadi. Carilah kecantikan pada apa tadi? Jangan, kalau kita ni umur dah macam saya, dah hampir 60 ni, jangan cari isteri yang cantik lagi, tapi cari kecantikan isteri. Cari kecantikan isteri. Bukan cari isteri yang cantik, tapi cari kecantikan isteri. Maksudnya setiap manusia mesti ada kecantikan dia. Dan kecantikan ini bukan saja pada rupa, tetapi pada hati, pada tingkah laku, pada tutur kata dan sebagainya. InsyaAllah. Pada usia macam Ustaz lah. Kalau usia macam saya ni boleh cari lagi ke? Boleh. Okay. Ustaz, saya seronok ni baca topik-topik. Baca topik pun menarik dah dekat bukunya tak? Dan ada sahabat-sahabat kita yang alhamdulillah dia dah order. Saya syukkan sangat. Bacalah buku Ustaz Farouk ni. Pada sahabat-sahabat saya, kalau saya baca buku Ustaz Farouk, saya akan pegang pen ataupun pensel sebatang. Jadi masa baca tu saya akan garis isi-isi penting. Garis. Selesai saya baca, saya tengok, aku garis semua. Mana isi penting ni? Ustaz, ada sahabat-sahabat kita yang order, nanti Ustaz tanda tangan lah sikit biar kenangan untuk dia orang. Yang terakhir Ustaz, saya nampak Ustaz tulis kat penutup ni satu catatan peribadi. Bunga dari Kemunting. Boleh tak share sikit sebagai penutup pembincangan kita pagi ni Ustaz? Kita sampai di ujung dah. Ya. Satu tempat yang kita bayar duit macam mana pun takkan dapat masuk ialah kem tahanan Kemunting di Taiping. Bayar $1 pun tak boleh masuk. Ya. Jadi saya kebetulan, bukan kebetulan lah, pasti yang berlaku takdir Allah ada tujuan. Saya ditahan di sana, di bawah ISA dengan tuduhan yang dalam tuduhan yang ditulis dalam kertas tuduhan ialah cuba menegakkan negara Islam tetapi tidak mengikut perlembagaan negara. Dia begitulah tuduhan. Jadi saya terima kerana ISA banyak juga mengubah cara saya berfikir. Saya lebih tenang waktu itu, lebih tenang maksudnya dalam kehidupan saya jadi lebih tenang sedikit. Kalau tidak garang sangat dan sebagainya, lebih mendalui hati yang sejuk daripada kepala yang panas. Ya. Mula-mula masa muda kita dulu kan kepala yang panas kan, tetapi bila dah makin ada peristiwa-peristiwa ni dah menilai hati yang dingin berbanding kepala yang panas. Jadi di sana di kem tahanan saya duduk di satu tempat nama T4. Kem tahanan tu T4, kita tak boleh bertemu. Kalau dalam bahasa Inggerisnya extreme isolation lah. Satu pengasingan yang begitu ekstrim, tak jumpa orang dan sebagainya waktu itu. Jadi banyak pengajaran-pengajaran yang tersirat. Nampak tersuratnya negatif, tetapi yang tersiratnya positif. Ya, kerana tempoh tahanan lebih kurang hampir setahun juga, 8 bulan lebih. Jadi menyebabkan kita kalau dalam bahasa Terengganu dia kata sebentar. Pause sekejap. Jadi bila kita sebentar tu kita boleh muhasabah. Kita pandang apa yang telah kita lalui, kita pandang apa yang sedang kita jalani, dan kita pandang balik ke depan apa yang kita akan hadapi ke depan. Kalau kadang-kadang dalam keadaan kita sibuk ni, kita pergi keluar, tak sempat untuk kita sekejap untuk kita muhasabah. Ya. Jadi dalam tahanan ni ada masa kita muhasabah, kita tak katalah sebab-sebab tu kita letak sebelah, tetapi apa yang perlu kita buat waktu tu kita dapat belajar. Sebab saya ditahan dengan tahanan-tahanan Cina, India dan sebagainya. Ya, jadi kita boleh bagaimana berhadapan dengan kepelbagaian budaya di satu tempat yang sempit dengan tekanan yang begitu tinggi, bagaimana menghadapi kemarahan orang, ada orang cuba bunuh diri dalam tu dan sebagainya, berbagai masalah. Bagaimana orang yang isteri minta cerai waktu ditahan, bagaimana anak-anak menderita. Subhanallah, waktu itu penuh dengan air mata yang kita dapat, tetapi bagaimana kita nak menang supaya kita tetap positif di tempat yang negatif.
Dan akhirnya saya buat satu rumusan saya. Rumusan itu berada di akhirnya ya. Ya, saya kata tidak ada penjara yang paling mengungkung kita ialah penjara pemikiran. Walaupun kita dah bebas, tetapi kalau pikiran kita terjajah yang dikata al-ghazul fikri, penjajahan pemikiran ataupun penjajahan hati, itu lebih berat kesannya, impaknya, keburukannya daripada kita dibelenggu jasad kita. Ini yang saya lihatkan. Sebab itu saya dah katakan, syukur saya ditakdirkan melalui saat itu. Saat yang paling mendidik dan menginsafkan. Kesibukan dunia bebas terkadang terlalu bakhil untuk menghadiahkan waktu buat mengkoreksi kesilapan dan keaiban diri sendiri. Saya seorang yang penakut. Allah didik saya untuk berani melalui pengalaman yang sakit ini. Saya seorang yang sukar berdepan dengan perpisahan. Allah didik saya dengan perpisahan total ini. Saya seorang yang resah. Allah sesah saya dengan cemeti di daerah asing ini agar saya lebih tabah. Inilah bunga dari kemunting yang saya pernah cium keharumannya. Hakikatnya Tuhan telah menahan saya untuk membebaskan saya. Terima kasih ISA. Kadang-kadang Tuhan penjarakan kita untuk membebaskan kita sebenarnya. InsyaAllah itu yang saya belajar daripada tahanan di kemunting. Lepas Itu ni, saya kata bunga dari kemunting. lepas ni Ustaz kena tulis pula bunga daripada wabak COVID pula Ustaz. Ya, insyaAllah. Saya dengar kuliah-kuliah Ustaz di IKIM tentang COVID tu banyak yang boleh dibukukan tu insyaAllah Ustaz. Banyak insyaAllah. Akbar Ustaz Farah. Ramai sahabat-sahabat kita yang berminat nak beli buku ni. Saya tahu buku ni tak ada di kedai kan. Stok ada tengok tak je sekarang ni. Ya. Stok berbaki ada dengan Ustaz. Jadi kira siapa cepat dia dapat lah Ustaz. Ya. Jangan lupa saya order satu tu. Ambil tangan. Buku ini. Dan sedikit nasihat nanti. Okey, insyaAllah. Buku ni apa Ustaz nak bagi tahu? Buku ini antara buku yang heavy lah, yang berat. Jadi ramai yang pernah berhadapan dengan buku-buku saya yang lain, dia lihat ini satu genre yang lain. Jadi sebab itu tak ramai orang yang membeli buku revolusi ini. Tetapi walau apa pun tajuknya, walaupun apa subjeknya, tetapi soal hati menjadi satu subjek yang mendasari setiap cerpen-cerpen ini insyaAllah. Ya. Allah Akbar. Saya tak puas kita dengar. Nanti kita nak kena baca lah buku tu Ustaz. InsyaAllah. Saya ucap terima kasih banyak Ustaz Farah untuk buat sedikit kesimpulan pagi ni dalam seminit dua. Kita sampai di penghujung. Silakan Ustaz. Ya, apapun bermula daripada soal hati ya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa lahir kamu, tetapi apa yang Allah lihat ialah hati dan amalan kamu. Jadi kadang-kadang kita nak hijrah. Kita hidup kita daripada satu sistem jahiliah kepada satu sistem Islam. Maksudnya dari segi pakaian, dari segi makanan, dari segi pentadbiran, daripada segi kewangan. Kita boleh hijrah sistem, tetapi kalau hati kita tidak hijrah, maka kita akan kembali balik kepada sistem yang lama setelah adanya ujian-ujian yang berlaku. Sebab itu yang paling penting, revolusi hati itu penting. Kerana revolusi hati dia tidak ada kekerasan. Revolusi hati tidak pakai senjata. Revolusi hati tidak mengapi-apikan sifat marah. Tetapi revolusi hati ialah bagaimana kita nak berubah dengan roh iman yang masuk ke dalam hati kita. Bila iman masuk ke dalam hati kita, insya-Allah dia aman. Ya, dia akan memberi satu iman dan aman sama saja. Bila ada iman, insya-Allah ada aman. Ya, itu yang penting. Jadi bila kita merubah sistem, rubah hati, insya-Allah sistem itu berubah. Sebab tu sebagai pengakhiran kita tengok perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peringkat Makkah ya 13 tahun dengan ayat yang bermula ya ayuhan nas, wahai manusia. Itu semua tentang roh keimanan. Soal syurga neraka, soal penciptaan alam, soal perkara yang sam'iyat dan ghaibiyat. 13 tahun. Bila iman masuk ke hati, dibina ukhuwah.
antara marhain dengan atasan, antara hamba seperti Saidina Bilal dengan bangsawan seperti Saidina Abu Bakar dipertautkan ukhuwah. Jadi peringkat pertama di Makkah iman dan ukhuwah. Bila hijrah ke Madinah, bermulalah dengan ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Daripada situlah datangnya pembinaan sistem kewangan, sistem ekonomi, sistem tarbiyah dan sebagainya. Jadi Rasulullah bina manusia dulu, baru bina sistem. Akhirnya bila manusia itu berubah dari dalam hatinya, insya-Allah sistem itu akan berjalan dengan hebat. Sekarang kalau kita hanya merubah sistem tapi tidak merubah hati, terjadilah Tuan Syed kadang-kadang kita jual produk patuh syariah tapi orangnya tak patuh syariah. Jadi akhirnya menjadi fitnah terhadap agama. Kita jual barang ataupun produk atau perkhidmatan yang eksploitasi kena orang kepada Islam. Kerana apa? Kita mementingkan komersial ataupun kita mementingkan keuntungan. Berbeza daripada ini. Tetapi kalau kita dah ubah hati kita dalam sistem yang Islam tadi, insya-Allah untung pun dapat, insya-Allah hati manusia pun kita dapat, insya-Allah. Jadi akhirnya orang akan sama-sama dari hati ke hati, insya-Allah. Sampai ke hati, Ustaz. Ya, insya-Allah. Mudah-mudahan, amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama kita pada sekarang ni. Sekali lagi saya maklumkan yang berminat nak beli buku tu boleh, kita dah pin di ruangan komen tu, tekan je dekat pin, dia akan turun bawa ke WhatsApp, boleh berurusan lah kat sana nanti. Moga-moga saya syurkan sangat masyarakat bacalah buku Ustaz Fahrul ni, moga-moga ada manfaat, insya-Allah. Ustaz, kita berhenti dulu, tapi Ustaz jangan leave begitu pun, minit 2 kita akhiri dengan sedikit nasyid.